Hampir 5 tan sisa buangan elektrik dan elektronik e-waste berjaya dibawa keluar dari kawasan Jenjarum, Kuala Langat, Selangor selepas masalah pencemaran bau busuk toksik yang dihadapi kira-kira 1,000 penduduk di kawasan berkenaan dipapar dalam aduan rakyat semalam. Operasi hampir 2 jam itu dilakukan Majlis Daerah Kuala Langat MDKL yang menumpukan sisa buangan e-waste di kawasan membabitkan Rizab Jalan. Malah ganjaran wang turut akan diberi kepada individu yang mendedahkan dalang kepada perbuatan tidak bertanggungjawab itu untuk diheret ke mahkamah. Ikuti laporan siri kedua wartawan Aduan Rakyat Khairul Rizwan Azizan. Semalam kami memaparkan penderitaan penduduk di sekitar Jenjarum yang terpaksa menghidu bau busuk toksik setiap hari. 7 lokasi dikenal pasti menjadi kawasan pembuangan sisa e-waste. Masalah pencemaran bau busuk toksik sudah berlarutan sejak 2 tahun lalu. Pembuangan sisa e-waste hanya dapat dikenal pasti pada Disember tahun lalu. Menurut Yang di-Pertua MDKL, Tuan Muhammad Zain A. Hamid, kegiatan haram membakar sisa buangan e-waste dipercayai berpunca daripada sebuah kilang haram. Kita identify satu kilang ni lah yang berada di bersebelahan dengan daerah kita yang buat proses yang lebih kurang sama. So tindakan apa yang kita buat sekarang ni, kita minta PBT tersebut untuk berhubung dengan kita untuk memberi maklumat berkenaan dengan kilang ni dan juga status kilang ni. Dan yang paling penting adalah di mana dibuang sisa-sisa barang ni. Yang kita nak minta daripada PBT inilah, saya tak nak sebut nama. Jumlah yang kita identify yang dibuang lebih daripada 5 tan. Lebih daripada 5 tan. So bila ditapak tu kita tengok memang ada proses ke arah itulah. Katanya MDKL turut mengamalkan prinsip Zero Tolerance Policy bagi mana-mana pihak yang didapati bersalah membuang sisa e-waste di kawasan Kuala Langat. Pesalah boleh dikenakan tindakan di bawah Undang-Undang Kecil Perkara 4 Akta Kerajaan Tempatan 1976 dalam kurungan Akta 171. Bagi individu yang membongkar kegiatan pembuangan e-waste, ganjaran RM100 akan diberi bagi setiap kes yang berjaya didakwa di mahkamah. So pihak-pihak yang tak bertanggungjawab ni, so diorang rasa tindakan yang kita ambil ni tidak besar. Sebab akta kita memang limit je. Pembuangan sampah ni kita punya denda ialah RM1,000. Berapa kita punya denda untuk buang sampah haram ni? RM1,000. So impact RM1,000 ni dengan kos yang kita keluarkan sebenarnya lebih. Tapi masyarakat mungkin tak nampak benda ni sebagai impact yang besar bila pengenaan penguatkuasaan. Kita dah ada buat kelulusan untuk siapa yang memberi information kepada kita, sehingga didakwa kita bagi sejumlah wang kepada mereka kerana memberikan maklumat kepada kita. Ini yang kita buat dalam daerah kita lah. Dan melalui operasi MDKL, hampir 5 tan sisa e-waste berjaya diangkut dan dibawa ke pusat pelupusan sampah di Sepang untuk tindakan lanjut. Operasi hanya dilakukan di lokasi pembuangan e-waste membabitkan Rizab Jalan. Bagi tanah persendirian, beliau menggesa tuan tanah bekerjasama dengan pejabat tanah untuk tindakan susulan. Bidang positivity ni agak terhad sebab kita bukanlah pakar dalam bidang pencemaran ni. Dan pencemaran juga adalah satu bidang yang lain berbeza dengan, cuma kita boleh memantau dan mengawal saja, tapi agak mustahil kita nak kawal seluruh daerah kita dengan aktiviti ni sebab dia orang akan buang tepi jalan waktu malam, siang dan sebagainya. Pemantauan 24 jam tu saya akui kita gagal nak buat sekarang ni pada waktu ni kerana kapasiti kita yang tak mencukupi. Dan kita harap sangatlah isu-isu yang berkenaan ni, tengok jabatan yang ada kaitan dengan ni untuk ambil tindakan bersama dan jangan biarkanlah kita majlis ni berseorangan. Jabatan Alam Sekitar Sepang juga telah mengambil sampel buangan e-waste untuk dihantar ke Jabatan Kimia. Kami telah datang ke sini dan telah mengambil 4 sampel untuk kita hantar ke Jabatan Kimia untuk dianalisa, untuk melihatlah kandungan kimia yang ada dalam buangan tersebutlah. Tapi secara ringkasnya, siasatan awal kami mendapati buangan tersebut bukanlah dikategorikan sebagai buangan terjadual lah, sebagaimana di kod dia SW 110 buangan elektrik dan juga elektronik. Sebab saya lihat di situ dia lebih kepada buangan plastik, PVC dan juga ada sedikit getah lah. Walau bagaimana itu kita tunggu laporan kimia lah. Ia sangat toksik dan tidak boleh diadakan di mana-mana melainkan jika diberi lesen yang tulen oleh pihak-pihak yang berkuasa. Jadi sudah ada bukti bahawa ini industri sangat aktif. Jadi
pihak penguatkuasa yang berkenaan mesti ambil tindakan yang setegas-tegasnya, mengesan kilang haram dan menutup kilang haram. Bukan bersihkan ini sisa dan bagi tahu rakyat ia sudah bersih, tidak bersih. Hantarkan aduan anda beserta nombor telefon untuk dihubungi ke aduan rakyat 3.0 @tv3.com.my. Laporan Khairul Rizwan Azizan, Aduan Rakyat TV3. Kami prihatin.